Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Ahmad Zaid Hamidi memberikan satu pesanan kepada peneroka Felda yang terletak di Dun Nenggiri. Pesanan ini dijangka oleh para penganalisis dan pemerhati bebas mengatakan bahawa pesanan oleh Ahmad Zaid Hamidi ini besar kemungkinan akan menjadi pemercik api yang bakal memenangkan Barisan Nasional UMNO Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan di PRK Nenggiri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan hanya Kerajaan Persekutuan sahaja yang menjaga segala kebajikan Felda. Justru beliau mengingatkan golongan peneroka Felda di Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri agar tidak terpedaya dengan janji yang dibuat oleh pihak luar. Katanya, pihak luar hanya datang untuk menabur janji ketika pilihan raya semata-mata. Jika ada pihak luar mahu rosakkan Felda, saya minta peneroka di sini tolaklah mereka kerana yang menjadi mangsa adalah peneroka di Felda Perasu. Mereka hanya datang berkempen dan sebaik tamat mereka pulang ke tempat masing-masing. Jadi fikir secara waras, kata beliau lagi. InsyaAllah saya akan bantu peneroka Felda, katanya memetik harian Metro. Dalam perkembangan sama, beliau yang juga pengerusi Barisan Nasional BN turut berjanji akan sentiasa menjaga Felda sebagai keutamaannya. Menurut Ahmad Zaid Hamidi, banyak permohonan termasuk rumah generasi kedua Felda yang diterima beliau. Hari ini saya tidak mahu berjanji ketika PRK, namun saya minta semua pihak yakinlah kepada saya dan berdasarkan pengalaman, sekali saya berazam saya akan lakukan yang terbaik, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, bercakap tentang PRK Nenggiri, juga kita menjadi hairan. Mengapa bersatu guna orang PAS dalam pilihan raya kali ini? Kenapa calon yang diambil daripada PAS? Tidak adakah lagi pemimpin daripada Parti Bersatu? Kekeringan sangatkah Parti Bersatu? Inikah parti yang diharap-harapkan oleh orang Melayu? Itu adalah kenyataan pengarah komunikasi Amanah Khalid Samad. Bersatu guna orang PAS kerana bimbang tidak ada kekuatan hadapi calon BN, katanya. Pengarah komunikasi Amanah Khalid Samad mempunyai pendapat tersendiri berkait pengumuman Perikatan Nasional PN bahawa Muhammad Rizwadi Ismail diletak sebagai calon pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Nenggiri kali ini. Kata beliau, Muhammad Rizwadi merupakan bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang dan telah melafazkan ikrar sumpah laknat selepas dirinya diberi tanggungjawab mewakili gabungan berkenan pada 29 Julai lalu. Pada PRK kali ini, beliau akan bertanding sebagai ahli bersatu dan bakal berentap dengan Ketua Pemuda UMNO Kelantan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani untuk merebut kerusi Dewan Undangan Negeri berkenan 17 Ogos ini. Berikutan itu, Khalid berpandangan bersatu bimbang mereka tidak mempunyai kekuatan untuk bertembung dengan calon Barisan Nasional BN Muhammad Azmawi jika meletakkan calon bersatu dan menggunakan lambang parti itu. Ini menunjukkan bahawa mereka risau. Kalau dia nak letakkan calon bersatu guna lambang bersatu, dia khawatir dia kalah. Mereka khawatir bersatu tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi calon BN. Maka digunakan orang PAS yang masuk bersatu tapi nak bertanding dengan lambang PAS. Kecam beliau dalam rancangan Bual Bicara di Jom Channel malam tadi. Dalam pada itu, beliau yang juga bekas ahli Parlimen Shah Alam menyifatkan kempen di Dewan Undangan Negeri berkenan tidak lemah, malah ia semakin rancak dijalankan. Untuk rekod, Dun Nenggiri merupakan kerusi milik Bersatu selepas parti itu bertanding pada pilihan raya negeri PRN tahun lalu. Pada PRN lalu, Muhammad Azizi Abu Naim menang dengan majoriti 810 undi menewaskan calon BN. Terdahulu, Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan telah pun mengumumkan kerusi Dewan Undangan Negeri dikosongkan selepas penguguran keahlian Muhammad Azizi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, share video ini kita.
Salam sejahtera. Sekali lagi Rafizi Ramli beri tamparan padu maut kepada Walaun. Walaun ni banyak cakap saja, tapi kadang-kadang yang dia cakap pun dia tak tahu. Yang dia tahu, dia dengar, dia cakap. Dia dengar, dia cakap. Dia tak buat pun analisis, dia tak buat pun pemerhatian. Yang dia tahu balun saja. Telan, diberi telan, diberi telan. Akhirnya kena oleh Rafizi. Ini jawaban Rafizi apabila ada bertanya, kalau hutang berkurang, kenapa makin tinggi? Ini jawaban Rafizi buat Walaun, dibalun habis-habisan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mengakui setiap kali kerajaan berkongsi maklumat mengenai usaha mengurangkan hutang negara, ia akan diperlekehkan penyokong pembangkang. Lebih-lebih lagi mengenai pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa jumlah hutang baru berkurang setiap tahun setelah kerajaan Madani mengambil alih. Rafizi berkata, maka kecohlah pakar ekonomi TikTok. Konon ini satu penipuan kerana jumlah hutang keseluruhan kerajaan persekutuan semakin bertambah. Namun menurut Rafizi yang juga ahli Parlimen Pandan, apa yang berlaku adalah jumlah hutang tahunan perlu mengambil kira bayaran hutang terdahulu setiap tahun. Saya selalu terangkan bahawa pada masa kerajaan komited kurangkan hutang baru setiap tahun, kita masih perlu membayar hutang-hutang yang diwarisi, katanya. Profil hutang terdahulu yang perlu dibayar kerajaan pada tahun lalu adalah 78 bilion ringgit Malaysia, manakala tahun depan berjumlah 97 bilion ringgit Malaysia, 89 bilion 2025 dan 97 bilion tahun 2026. Maknanya, hutang-hutang yang diambil oleh kerajaan terdahulu kini perlu dibayar oleh kerajaan sekarang. Walaupun ekonomi semakin baik, cukai yang dikutip lebih tinggi, tetapi oleh kerana tempoh matang hutang terdahulu perlu dibayar, jumlah hutang keseluruhan masih nampak tinggi. Sebab itu, prestasi mengurangkan hutang perlu diteliti dari juga segi jumlah baharu yang diambil oleh pentadbiran sekarang, seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, ujarnya lagi. Dalam tempoh 2 tahun mentadbir, hutang baru tahunan telah berjaya diturunkan sebanyak 14 bilion ringgit Malaysia, iaitu 86 bilion bagi tahun 2024, berbanding 100 bilion dalam tahun 2022. Jika prestasi ini dapat dikekalkan, kata Rafizi, jumlah hutang keseluruhan negara akan mula menurun bermula tahun 2027 ke atas apabila jumlah hutang terdahulu yang matang akan mula berkurang. Harap-harap Walaun boleh fahamlah penerangan ini. Tapi biasalah kan, Walaun ni dia paling tertarik, pakar ekonomi TikTok. Yang paling seru lagi, mereka sangat percaya dengan pakar ekonomi TikTok ini. Pakar ekonomi TikTok tu tidak mengira, tidak membaca, tidak menganalisis data yang sebenar. Mereka hanya tahu hantam balun saja suka hati dia. Tapi Rafizi dah terangkan, Perdana Menteri dah terangkan. Sekian dulu, sila share video ini. Kita jumpa lagi. Tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini pasti akan membuka minda anda semua. Dengarkan baik-baik daripada permulaan sampai akhir kerana anda akan sebenarnya baru tahu rupa-rupanya ini berlaku terhadap Muhyiddin dan Hadi dan terhadap Walaun. Rupa-rupanya Walaun ini memang kuat berbohong. Pernah tak nampak Hadi Awang atau Muhyiddin berdialog dengan pelabur syarikat gergasi? Tesla tidak pernah janji buka kilang di Malaysia. Kenyataan rasmi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia atau MIDA pada tahun 2023 tidak sebut langsung nak buka kilang. Memang ada pelaburan masuk, tetapi tiada atau tidak semesti bina kilang. Yang diumum MIDA, Tesla akan buka HQ dan pusat servis di Cyberjaya, bina stesen pengecas EV seluruh negara, bawa masuk model kereta model 3 dan model Y. Jadi yang berbohong hari ini sebenarnya ialah Walaun Perikatan Nasional PAS bila dakwa kerajaan berbohong.
Ini penyakit akhir zaman yang Nabi dah ingatkan, yaitu pembohong dianggap benar, yang benar dianggap bohong. Lebih hairan lagi, kenapa perlu walaun seronok, terlalu seronok, bila Tesla batal bina kilang di Thailand, Malaysia dan Indonesia. Itu kan hal yang merugikan rentau ini. Munasabahlah. Munasabah bila menteri jawab tanya Tesla. Kerana berita dilaporkan itu bukan kenyataan rasmi Tesla, tetapi dari sumber yang tidak dinamakan. Ada yang kata padan muka Perdana Menteri X dan Tengku Zafrul. Susah-susah buat video conference dengan Elon Musk, tapi apapun tak dapat. Paling penting kerajaan bekerja kuat, berlari ke sana sini, berjumpa dan tarik pelabur. Dan itu wajar dipuji. Hasilnya, jumlah pelaburan terbesar dalam sejarah diluluskan tahun 2023 ialah sebanyak 329 bilion ringgit Malaysia. Prestasi ringgit 6 bulan terkuat di Asia pun kerana pelaburan masuk. Takkanlah Menteri-Menteri Perikatan Nasional PN, PAS dan Duta Khas yang goyang kaki makan gaji buta waktu tebuk atap itu lebih baik. Pernah nampak Haji Hadi atau Muhyiddin Janawibawa berdialog dengan pelabur-pelabur Syarikat Gergasi? Usaha bermati-matian ini tujuannya supaya rakyat dapat pekerjaan dengan baik, yang lebih baik di samping latihan dan kemahiran baru yang dapat diajar. Tak ucap terima kasih pun, janganlah pula hina. Ini hina lagi. Bila Tesla masuk ke Malaysia, itu satu promosi penting menarik syarikat gergasi lain datang melabur ke Malaysia. Di mana banyak semut, di situ banyak gula. Kehadiran Tesla akan bantu bangunkan ekosistem EV di Malaysia, antaranya pusat servis dan baiki, pemasangan dan selenggara stesen pengecas EV. Ibu pejabat pula kena ada pekerja korporat, pemasaran, sokongan pelanggan dan latihan. Supply chain alat ganti EV. Bukankah semua ini wujudkan perniagaan, pekerjaan dan kemahiran baru untuk rakyat kita? Mana-mana perniagaan dalam dunia ada pasang surut. Waktu tengah sedap dikembangkan, waktu mencabar dibuat strategi baru. Keadaan pasaran cepat berubah. Di United States, untuk kali pertama tahun ini, yaitu tahun 2024, Tesla hilang penguasaan pasaran di bawah 50% walaupun jualan EV di United States semakin meningkat. Banyak sangat syarikat karita dah mula jual EV termasuk yang murah dari China. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa jam melabel DAP sebagai kafir harbi, ini jadi pada Perikatan Nasional PAS dan Bersatu. Label DAP sebagai kafir harbi, PAS enggan minta maaf, pengacara majlis pula digantung. Saudara-saudara sekalian, belum pernahlah kita dengar PAS mohon maafkan. Memang itu adalah budaya dia. Susulan kebiadaban pengacara majlis PAS yang melabel DAP sebagai kafir harbi, Perikatan Nasional PN dilaporkan telah pun menggantung sementara individu tersebut daripada terbabit program ceramah kempen pilihan raya kecil PRK Dun Nenggiri. Pengarah operasi Perikatan Nasional PN bagi PRK Dun Nenggiri, Tan Sri Anwar Musa berkata, individu itu direhatkan selama 3 hari bermula kemarin dan tidak akan terbabit sebarang ceramah kempen mereka sepanjang tempoh tersebut. Ucapan individu itu yang dipercayai ahli PAS tersebar di media sosial sehingga mengundang kemarahan termasuk ahli-ahli DAP beragama Islam. Anwar berkata, pengacara majlis itu telah tersalah cakap. Beliau tersalah cakap dalam PRK. Kita tidak mahu ada sebarang sentimen ataupun kekeruhan, kata Anwar Musa. Justru, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memaklumkan kepada saya bahawa kita meminta orang kita bertenang dan itu menjadi peringatan kepada yang lain-lain.
Kita akan kekal berkempen dengan cara penuh beretika termasuk oleh penceramah dan juru acara, katanya kepada media selepas ceramah kempen Nenggiri malam tadi. Semalam DAP melalui Sahrezan Johan, Yong Safura dan Sheikh Umar mendesak agar satu permohonan maaf dibuat kepada ahli-ahli DAP beragama Islam kerana tuduhan melampau melabel mereka sebagai kafir harbi. Ucapan yang dianggap menyebarkan pengaruh takfiri itu tidak sepatutnya berlaku. Bagaimanapun, Anwar berkeras untuk tidak memohon maaf kerana menurutnya ia adalah pendapat individu dan bukan pendirian parti. Beliau juga mengaitkan dengan ucapan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi yang tersasul menyebut hidup Israel dalam satu himpunan baru-baru ini. Pemimpin Barisan Nasional BN yang tersasul menyebut hidup Israel pun masih lagi memegang jawatan, katanya balik. Saudara-saudara sekalian, itu adalah apa yang berlaku kepada PAS dan Perikatan Nasional selepas seorang daripada ahlinya telah pun mengatakan bahawa DAP adalah kafir harbi dan enggan pula PAS memohon maaf. Sila tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Apa pendapat anda untuk isu kali ini? Kita jumpa lagi.